Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan praktikkan ya. Kita akan buat latihan sikit cara nak tebalkan huruf ra sama ada melibatkan dalam satu kalimah ataupun dua kalimah ya. Okey, contoh kalimah yang pertama kita akan ambil ya. Melibatkan huruf ra dalam satu kalimah dan selepasnya ada huruf isti'la ya, kita akan tebalkan huruf ra ya. Okey, contoh kita akan ambil yang pertama wa irsada, yang kedua qirtasin, yang ketiga firqatin, yang keempat mirsadan, yang kelima labil mirsad. Jadi lima kalimah ni kalau kita temui dalam Quran maka perlu ditebalkan huruf ra ya. Walaupun sebelum ra mati ada huruf yang baris bawah. Oleh kerana selepas ra mati itu ada huruf isti'la. Ya, huruf isti'la itu tidak berbaris di bawah. Maksudnya huruf isti'la itu ya, semuanya berbaris di atas tadi ya. 5 contoh tadi semuanya huruf isti'la yang berbaris di atas maka tebalkan huruf ra. Sebabnya selepas ra mati ada huruf isti'la yang berlaku dalam satu kalimah. Okey, saya akan buat contoh pertama tu wa irsadan. Ini surah At-Taubah ya. Jangan dinipiskan ra. Jangan dibaca dengan wa irsa. Wa ir tu ra nipis. Ra tebal. Wa i hamzah tu nipis ya. Ra saja tebal. Wa irsadan. Wa i wa irsadan. Wa irsadan. Ya, tu cara kita nak menyebut ra tebal. Ya, hujung lidah kita tu letak pada gusi atas. Yang tengah lidah kita dia akan melengkung. Yang belakang lidah kita tu dia akan menggelembung ya, ataupun terangkat ke arah langit yang lembut. Tu cara kita nak menebalkan huruf ra. Jadi wa i hamzah nipis, ra saja tebal. Wa irsadan. Wa irsadan, bukannya wa irsadan. Okey, itu kalimah yang pertama. Perkataan yang pertamanya ra tebal. Yang kedua pada kalimah qirtasin. Ini surah Al-An'am ya, ayat 7 ni. Jadi ra kena tebal, qaf pun kena tebal ya, ta pun tebal tu. Ta tu huruf isti'la. Ditebalkan ra. Jangan nipiskan dia. Nipis dia akan bunyi qirta. Qirta. Itu salah ya. Sepatutnya tebalkan ra. Jadi qirtasin. Qirtasin ya. Qirtasin. Qirtasin. Ingat ya, ta tebal tu, ta huruf isti'la. Okey, lagi kalimahnya firqatin ya. Ra jangan nipis ya, jangan dibaca dengan firqatin. Tu salah. Tebalkan ra. Jadi fi tu nipis. Ra saja tebal. Qaf huruf isti'la. Jadi qaf kena tebal. Firqatin. Firqatin ya. Jangan dibaca dengan firqatin. Okey, salah ya, nipiskan ra, mesti tebalkan ra. Ini surah At-Taubah ya. Ayat 122 tu. Jadi fi nipis, ra tebal. Firqatin. 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 Okey, lagi ada kalimah mirsadan. Ini surah An-Naba ya, ayat 21. Jadi mi nipis,
Ra tebal, as-sa oleh kerana selepas huruf mati ada huruf isti'la, sa tu huruf isti'la, maka tebalkan ra ya. Jadi mirsadan, bukannya mirsadan. Ingat ra tebal, mirsadan. Tolak rahang kita ke atas ya, mirsadan, jangan tarik ke bawah. Tarik ke bawah rahan, dia akan nipiskan ra. Tolak ke atas. Jadi mirsadan, mirsadan. Tebalkan huruf sa ya. Okey, lagi pada kalimah labil mirsad, tu surah Al-Fajr ya, ayat 14 tu. Jaga ra kena tebal, jangan nipis, sebabnya selepas huruf mati ada huruf sa tu. Huruf sa tu huruf isti'la ya, baris atas. Jadi tebalkan ra, jangan nipiskan dia. Jangan dibaca dengan labil mirsad, tu ra nipis. Tebalkan ra, labil mirsad, labil mirsad, labil mirsad. Okey, saya ulang balik ya. Pada 5 kalimah ni, ada 1 kalimah ya. 5 perkataan ni melibatkan 1 kalimah, maka ra kena tebal. Okey, yang pertama wa irsadan, wa irsadan, qirtasin, qirtasin, firqatin, firqatin, mirsadan, mirsadan, labil mirsad, labil mirsad. Okey, itu melibatkan ra tebal dalam 1 kalimah ya. Okey, kaedahnya dia kata apa? Huruf ra dibaca tebal dalam 1 kalimah disebabkan selepas ra mati ada huruf isti'la yang bukan berbaris di bawah. Sebab lepas ni kita akan jumpa ada 1 kalimah huruf isti'lanya dia berbaris di bawah. Tapi kalimah-kalimah ni semuanya huruf isti'la, sad, ta, qaf, dia berbaris di atas. Walaupun sebelum ra mati ada huruf berbaris di bawah, maka tebalkan ra ya. Okey, itu melibatkan 1 kalimah. Okey, kita ambil contoh ya, kalimah yang melibatkan 2 kalimah, ra dibaca tebal. Okey, contoh yang pertama liman irtada ya, surah Al-Anbiya tu ayat 28. Amir tabu, surah An-Nur ayat 50 ya. Alladhi irtada, juga surah An-Nur ayat 55. Rabbirji'un, surah Al-Mu'minun ayat 9 ya. Rabbirhamhuma, surah Al-Isra ayat 24. Inirtabtum, ni apa ni? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalimah ni contoh ya. Okay, 6 kalimah ni mesti ditebalkan ra walaupun dia melibatkan 2 kalimah dan sebelumnya ada huruf yang baris bawah. Okey, kaedah di sini ya, huruf ra dibaca tebal dalam 2 kalimah disebabkan apa dia? Sebelum ra mati ada hamzah wasal. Sama ada hamzah wasal dibaca dengan baris bawah ketika mana nak memulakan bacaan. Ingat ya, hamzah wasal ni dibariskan ketika nak memulakan bacaan sahaja, iaitu ibtida. Ketika disambung bacaan, diwasalkan, maka hamzah wasal digugurkan ya. Okey, dia kata huruf ra dibaca tebal dalam 2 kalimah disebabkan sebelum ra mati ada hamzah wasal. Sama ada hamzah wasal dibaca iaitu malfuzah ataupun tidak dibaca, tidak dibariskan, dipanggil muqaddarah ya.
maka hamzah wasal maka huruf ra mati ditebalkan, ya. Okey, contohnya limani nipis, ra kena tebal, ya. Limanir tadha. Anda kata kita waqaf sekalipun pada kalimah ni liman, maka hamzah wasal di baris bawah. Tadha. Tadha. Maka ra tu tebal, ya. Sebab tu dikata di sini sama ada ra itu hamzah wasal, ya, bukan ra. Sama ada hamzah itu kita malfuzah dibariskan dia ataupun muqaddarah tak dibariskan, maka tetap ra itu dibaca dengan tebal. Jadi limanir tadha. Tebalkan ra, ya. Okey, jangan dinipiskan ra, jangan dibaca dengan limanir tadha. Itu salah, ya. Ingat ra kena tebal. Sebab sebelum ra mati, kalau mudah nak ingat, ada hamzah wasal, ya. Sama ada hamzah wasal itu dibariskan ataupun digugurkan, tebalkan ra. Itu kaedah mudah nak ingat. Jadi limanir tadha. Limanir tadha. Okey, lagi contoh kedua. Amir tabu. Ingat ra tebal, ya. Jangan dibaca dengan amir. Ni ra nipis. Ra tebal tu. Ami hamzah nipis, menipis. Ra saja tebal. Amir tabu. Ingat ni ra tebal. Siapa ra tebal? Sebelumnya ada hamzah wasal. Okey, amir tabu. Okey, lagi contoh seterusnya. Allazi tadha. Jaga, ya, nak tebalkan ra mesti rahang kita ni tolak ke atas, jangan tarik ke bawah, ya. Allazi tu nipis, ra tebal. Allazi tadha. Yang nipis, ya, nipis dia akan bunyi allazi tadha. Tu salah, ya. Salah kaedah ni. Disebalkan ra. Allazi tadha. Allazi tadha. Okey, lagi. Rabbirji'un. Ra tebal, ya. Pertama ra tebal sebabnya ra baris atas tu. Yang kedua ra tebal sebelumnya ada hamzah wasal tu, ya. Sama ada dia dibariskan ataupun tak dibariskan, tebalkan ra. Jadi ra binipis, ra tebal. Rabbirji'un. Jangan dibaca nipis, ya. Rabbir ni ra nipis, salah. Rabbirji'un. Okey, lagi seterusnya pada kalimah rabbirhamhuma, ya, tebalkan ra, jangan nipis, ya. Tu nipis, ra saja tebal. Rabbirhamhuma. Jangan nipis. Rabbirhamhuma. Tu salah, ya. Tebalkan ra. Rabbirhamhuma. Okey, contoh seterusnya. Inir tabtum
tabtum. Yang nipis surah ya. Ini surah At-Talaq ni, ayat 4 ni. Jangan dibaca dengan inir tabtum. Inir, tu salah ya, ra tebal. Ini nipis, ra saja tebal. Inir tabtum. Inir tabtum. Inir tabtum. Jangan dibaca dengan inir tabtum. Okey, 6 kalimah ni ya, saya ulang balik. Semuanya ra ditebalkan. Apa kaedahnya? Huruf ra dibaca tebal dalam 2 kalimah disebabkan sebelum ra mati ada hamzah wasal. Sama ada hamzah wasal dibaca dengan baris bawah ketika nak memulakan bacaan atau digugurkan ketika wasal. Ni kaedah mudah untuk kita faham je. Okey, saya ulang balik. 6 kalimah ni tebalkan ra. Walaupun dia 2 kalimah dan sebelum ra mati itu ada huruf yang baris bawah ya. Liman irtada. Liman irtada. Liman irtada. Amir tabu. Amir tabu. Alladhi irtada. Alladhi irtada. Rabbi irji'un. Rabbi irji'un. Rabbi irhamhuma. Rabbi irhamhuma. Inir tabtum. Inir tabtum. Inir tabtum. Okey, satu lagi ya. Huruf ra ditebalkan ya, melibatkan kalimah irji'un. Irji'un. Okey, huruf ra, kaedah di sini huruf ra dibaca tebal dalam satu kalimah disebabkan sebelum ra mati ada hamzah wasal yang dibaca dengan baris bawah, iaitu kasratun 'aridah ketika nak memulakan bacaan ibtida' ya. Maksud kasrah 'aridah adalah baris bawah pada hamzah wasal itu, bukan baris asal. Dan kesemuanya hamzah wasal ni, dia baris bawah tu kesemuanya kasrah 'aridah. Sebab asalnya hamzah wasal ni mati. Kita yang letak baris sebab nak mulakan bacaan sahaja. Jadi baris bawah yang ada pada hamzah wasal itu dipanggil kasrah 'aridah, iaitu baris yang diletakkan, bukannya baris asal. Sebab itulah ra dibaca dengan tebal. Jadi irji'un. Anda kata hamzah baris atas ra tebal, hamzah baris depan ra tebal, tidak ada masalah. Cumanya masalah pada ra mati sebelumnya ada baris bawah. Kalau ikut kaedah asal mesti ra tu dibaca nipis. Jadi irji'un tu kaedah asal. Tapi dalam kaedah ni tidak boleh dinipiskan ra ya, mesti tebalkan ra. Sebab apa? Sebabnya sebelum ra mati ada hamzah wasal ya, yang di baris bawah, dan baris bawah itu bukan baris asal pada hamzah wasal ya. Diletakkan, dibariskan bawah semata-mata kerana nak mulakan bacaan sahaja. 2 huruf mati tak boleh nak mula ya, mesti dibariskan satu. Jadi hamzah wasal dibaris. Letak baris bawah, sebabnya huruf ketiga baris bawah, jim tu. Jadi irji'un. Jangan nipiskan ra ya. Jangan dibaca dengan irji'un. Mesti hamzah wasal tu nipis. Ra saja tebal. Jadi irji'un. Irji'i pun sama ya. Ingat ra kena tebal. Jadi irji'un.
irji'u. Jangan nipiskan dia. Irji'u. Okey, salah ya. Mesti irji'u. Tebalkan ra. Jadi setakat saja ya untuk perkongsian lah. Semoga ada manfaat, dan cara kita nak menebalkan huruf ra ni kena latihan ya. InsyaAllah lama-lama kita bolehlah tu. Okey, setakat ni sajalah ya apa yang dapat saya kongsikan untuk kali ini. Dan kesemuanya tadi tu sama ada ra dalam satu kalimah ataupun dalam dua kalimah, huruf ra mesti dibaca dengan tebal. InsyaAllah kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.